Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Cukup bagiku kebesaran-Mu Allah, tiada dalam hati selain Allah. Cahaya terpuji, rahmat atasnya, tiada Tuhan selain Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Cintakan bunga akan layu, cintakan manusia akan mati. Cintakan Allah, cintakan Allah, cintakan Allah, pemilik segalanya. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala fi surati Yusuf, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Yang berbahagia pengerusi masjid selaku tuan imam, yang dihormati barisan kepimpinan masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Padang Serai ni buat kali kedua saya mai. Pertama saya mai baca khutbah 3-4 tahun lepas lah. Maklum saya orang Sarawak, jadi payah nak mai. Walaupun ayah saya bekas naik yang di Pertua PAS kawasan Padang Serai, Bapa Haji Yahya bin Haji Ahmad merupakan bekas naib yang di Pertua PAS kawasan Padang Serai bersama Exco Lani Datuk Aisyah, Ustaz Ahmad Zakaria. Tapi saya bukanlah bapa saya, jadi saya tak dikenali lah. Jadi saya adalah Ustaz Abdul Yahya, telah mai di Masjid Padang Serai 2 kali dah, alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat alhamdulillah. Sempena dengan pada malam ini saya ganti usaha saya, bukan kuliah saya. Jadi saya mai jugalah sebagai memenuhi hajat. Maka kita nak bacalah 2-3 benda yang boleh kita sama-sama kongsi. Bagi saya yang tidak memiliki apa-apa kelebihan ni, maka kita pun berkongsi sama-sama, saling ingat mengingati antara satu sama lain. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah, saya tak lupa ucap terima kasih kepada Alung, Abang Long kita, Murni kita, Facebook Murni. Orang dia pun Murni, satu daerah dengan saya, Baling. Duduk tak mana? Duduk belah wing sana tu. Jadi terima kasih, dia lah jemput saya pada malam ni untuk ganti. Jadi kita bicara bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Kita masuk dalam bidang ilmu tasawuf, ilmu mujian hati, dan kita ikut SOP, iaitu dekat Isyak kita mau duk settle lah kan. Abang kita Masjid Surau Taman tu tak apa, dia faham dah. Saya kuliah bulanan 3-4 tahun dah di Taman Anum tu.
Padang Serai jarang masjid ni, kali kedua ya. Jadi bab yang keenam pada menyatakan akan kasyif kemerahan. Lah kita dah boleh pegang kedah ni. Kan? Kedah ni Pah dah pegang balik dah ni. Kan? Ustaz Syarkawi kalau main derah pun tak berah lah. Kan? Mau duk derah lagi. Kan? Bukan kata seluruh dah, mau duk derah lagi. Ustaz Jaharuddin lepas tu semua mau duk derah lagi. Bab yang keenam pada mencatatkan cerita pasal pangkat, pasal kedudukan ni. Ni. Bila kita ada duduk sikit, kita ada kelebihan sikit, naik kereta welfare, rumah banglo, nama sudah ternama, kita delay macam. Orang tegak pun kita lain macam. Dah buat appointment ke belum? Nak buat. Dulu tak ada masalah. Boleh jumpa minum kat Padang Serai apa ni. Inilah nak cerita pada malam ni, cerita pasal pangkat. Ketahui olehmu wahai murid di dalam bidang ilmu tasawuf, bahwasanya kemegahan itu memilih akan segala hati yang dituntut akan taatnya. Contoh dia seperti kaya itu memilih akan harta benda yang banyak. Dan keduanya sebab bagi menunaikan akan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan, dan bahwasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela, yang sebab bagi kebinasaan. Apa cerita dia? What's the mean that? Lepas maghrib cakap orang putih sikit. What's the mean that? Apa dia nak kata apa ni? Dia kata ketahui olehmu wahai murid bahwasanya kemegahan itu, bahwasanya suka pada pangkat tu, suka pada kedudukan tu, suka orang puji kita ni, memilih akan segala hati. Benda ni duduk dalam hati, bukan duduk di luar. Tak salah kita jawatan besar, tak salah. Yang salahnya rosaknya hati kita, kita sampai tak boleh nak terima teguran orang lain. Kita jadi sombong, kita rasa megah, kita rasa hebat. Kalau habis minyak welfare pun nak kena tolak juga. Tak begitu? Jadi sampai kat simpang tu welfare nak habis minyak, nasib baik orang masjid Padang Serai tak nak tolak. Kan? Nak megah tak mana? Benda ni duduk di hati seperti kaya. Contoh dia kaya, ada harta banyak, wang ringgit banyak, memilih akan harta benda yang banyak. Tu contoh dia. Dia duk mai bila kita dah ada sikit kelebihan Tuhan bagi ke kita ni, kita lupa yang kata hadza min fadli rabbi. Bermula ini ialah nikmat Tuhanmu, bukan hang pun. Cerdik hang, pangkat hang, lawa, bukan yang hakiki, cuma di atas dunia ni. Wa antafukal anam wa anta minhum fa innal miska min damil Ghazali, kata Imam Syafi'i. Duk megah apa dengan orang lain? Kasturi hak wangi ni pun daripada darah kejang. Dan yang keduanya sebab bagi menunaikan akan keinginan. Bila ada pangkat kita pun duk mau duk sign bila sign projek masuk. Kita pun mau, dia pun mau. Tak tekan dia nak bagi jumpa kita kalau kita tak ada apa. Nak bagi jumpa kita, tak kelapak Cuba kita ada tengok. Dia main. Dan menyampaikan kepada tujuan. Matlamat satu-satu benda ni, dia tidak menghalalkan cara. Kalau benda tu haram, haram. Kalau halal, halal. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Wa man ittabaqa syubahati istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fil harami wa man waqa'a fis syubahati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallah maharimuhu. Tu hadis Nabi panjang tu. Nabi kata apa? Benda halal halal, benda haram haram. Tujuan tidak menghalalkan cara. Dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan. Ni bahasa tasawuf, bahasa kitab lama, bahasa Syekh Qadir Mandili. Satu kelakuan. Apa maksud dia? Satu sifat. Tu kena mengaji tu. Bukan boleh main duk baca rodong tu tak. Dengan tauliah Kedah tak ada, tauliah Pulau Pinang tak ada, tauliah Selangor tak ada, tauliah Perak tak ada, duk main rodong kut dan tak boleh. Kena mengaji yang tu. Siapa guru dia? Baca kitab hikam, guru tak ada, tekangkang. Kan? Hurai kut dan. Dia kata apa dia? Dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu, kasih akan pangkat itu. Kasih duduk di mana? Duduk di hati.
Mengaji tasawuf hati ada dua, qalbu ada dua. Yang pertama qalbu zahir, macam darah macam hati ayam tu. Buat pula Allah pun boleh kalau bedah. Qalbi batin hak nombor dua. Qalbi batin ni tak nampak, dia duduk dalam, dia ada dua qalbu. Bila nak tahu qalbu tu, sembahyang syak sat imam Allahu akbar. Dia boleh pergi sampai Putrajaya walaupun menteri dah tak ada kosong. Timbalan insya-Allah. Timbalan ada lagi, menteri dah penuh. Dia boleh pergi sana tu. Allahu akbar. Bila dia nak mai balik, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, rupanya dia orang Padang Serai. Baru dia tahu yang kata dia ni orang Padang Serai, bukan orang Putrajaya. Tang tu. Yang nak mai penyakit kasih tu tang tu. Dia pasal apa? Pasal kotak hati kita ni. Laluan syaitan ni sentiasa. Highway dah. Bukan jalan kampung. Highway dah yang kata hati kita ni. Duk mai. Syaitan tak duk heran dah dengan kita ni. Tu. Dia kata satu kelakuan, satu sifat yang dicela, yang sebab bagi kebinasaan, sama ada rosak di atas dunia, amalan buat jenuh letih, di depan Allah tak dapat apa. Jaga yang tu. Dia tak bagi kita, tak ada pangkat, dia tak bagi. Dia suruh kita ambil, tapi jangan sampai terlekat di hati kita ni. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dia buat dalil nakli. Nah, di Quran dia panggil dalil nakli, dalil akli, dalil akal, nakli Quran hadis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi fasada. Artinya daripada firman Allah, bermula negeri akhirat itu. Apa makna dunia pada ilmu tasawuf? Setiap perkara yang tak bawa faedah pada akhirat, yang tu dunia nama dia. Apa makna dunia pada kaedah ilmu tasawuf? Benda hak tak bawa faedah, tak bagi guna, tak ada balasan di sisi Allah, yang tu dipanggil dunia, walaupun atas dunia nampak akhirat. Sembahyang dengan penuh riak, cakap dengan penuh takabur, ngajak saya nak condemn orang, itu semua benda tak baik semua tu. Akhirat ni apa dia? Akhirat benda yang ada untung di sana. Walaupun nampak macam dunia. Walaupun nampak macam dunia. Kita pernah ada satu orang menteri besar dalam negeri Kedah ni yang amat berhormat, Tan Sri Diraja, Datuk Sri Diraja Ustaz Azizan. Dia dua-dua okey. Orang putihnya okey, bahasa Arabnya okey, Timur Barat dia pernah mengaji. Dia pernah mengaji di Mesir, ambil bidang yang payah sekali. Dipanggil apa dia? Syariah wal Qanun, undang-undang Perancis. Undang-undang waja'al faransiyuna ila al-maut. Marilah satu golongan puak yang menjajah, nama dia Perancis, mai tawan Mesir. Maka undang-undang tu dipakai di sana. Balik ke Malaysia, nak kena ada satu benda yang boleh bawa kita mengajak undang-undang. Kena mengaji sivil, kena mengaji undang-undang England, sambung ke University of Kent dalam bidang master undang-undang, perbandingan undang-undang. Allah anugerah satu orang yang boleh dua-dua sekali. Oh, nak cari payah hak lagu tu. Boleh dua sekali, dunia boleh, akhirat boleh. Yang paling hebat cara jawab soalan tu. Hak tu yang paling hebat tu. Kan? Ramai orang boleh jawab soalan, tapi orang patuk dia balik. Hak ni tak boleh patuk dah, dan kena tak panggung dah. Hak tu kelebihan satu orang. Maknanya itu bukan dunia, itu akhirat. Satu orang yang memiliki profesional dan juga agamawan yang baik, dia niat dia baik, nak buat bagi baik. Apa bukti dia? Insaniah telah ada hari ni. Ditukar nama kepada UNISLAM, Universiti Islam. Itu jasa dia. Itu kebaikan hak dia pernah buat. Mudah-mudahan menjadi saham di akhirat di atas idea dia. Makna dia bukan condemn punya pemikiran. Otak dia jauh. Dia nak jadikan Kedah ni negeri pendidikan. Itu bukan dunia. Yang tak bawa faedah pada akhirat ni, tak ada apa pun di sana. Itu makna dia dunia di atas sebab niat tak betul tu. Artinya bermula negeri akhirat itu kami jadikan dia bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi. Duk tak mana pun tak apa. Kita orang lantik pun tak apa, orang tak lantik pun tak apa. Dia orang tak lantik jawatan kuasa masjid, muka naik masak, muka naik lain. Apa tujuan kita semua ni?
Tujuan kita nak redha Allah. Orang lantik ke, orang tak lantik ke, orang suka ke, orang tak suka ke, yang penting betul. Jangan falsafah dari sudut orang psikologi sebut. Jangan menyebut kebaikan kita, kehebatan kita di hadapan orang yang tak suka kat kita. Jangan sebut. Jangan menyebut bagi tahu duk mai tunjuk biodata diri kepada orang yang tak suka kita. Jangan pergi tunjuk. Kita tak perlu kepercayaan orang lain. Yang penting kita percaya dengan diri kita sendiri. Kita kena percaya dengan diri kita sendiri. Kita tahu yang diri kita tu lagu mana. Lah ni kemas lah dengan serban apa semua, jubah apa semua. Duduk seorang kita tahu kita ni ahli maksiat ke ahli ibadat. Duduk depan orang ni sakan lah. Nak tahu kita ni siapa dia, waktu kita duduk seorang diri. Waktu tu kita. Alah ni ya okey ya. Tanya semua okey. Bantang tanya soalan, jawab beradang panjang sampai habis waktu kuliah. Dia duduk okey situ dia. Padahal waktu dah beritahu saya. Diri kita sendiri, apabila kita kenal bahawasanya kita tu siapa, mengaji ilmu tasawuf, maka kita ni hamba. Lalu kita nak mengaji ilmu tauhid tu nak kenal siapa? Siapa hak buat kita. Lalu nak lagu mana ibadat kita tu? Fiqh nama dia. Membetuli syarak, iaitu Allah hakiki, Muhammad majazi. Iaitu Allah pemilik hukum syarak tu, Muhammad menyampaikan pada kita. Begitu. Kemudian dia kata, menghimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ini ayat akan menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan. Itu yang kata megah saat ni. Allah Taala. Pak Tikruh kata apa? Almarhum Datuk Paduka Pak Tikruh, Ahli Majlis Fatwa Kedah Perak kata apa? Tuan Guru Syekh ulama besar Malaysia. Dia kata mulia satu orang, hina satu orang ni bukan di tangan makhluk, di tangan Allah. Mulia satu orang ni, hina satu orang ni bukan di tangan makhluk. Semua di tangan Allah. Dia nak bagi mulia, mulia. Dia tak mau bagi mulia, tak mulia. Uwais Al-Qarni, manusia pandang kata dia gila. Tapi malaikat semua kenal nama dia. Malaikat semua kenal. Di Baitul Ma'mur kenal. Maknanya pada Allah nak memuliakan. Walaupun makhluk kata tak mulia, tapi Allah muliakan jadi mulia. Tu. Jadi kita nak redha Allah Ta'ala tu, tu. Mengaji ilmu tafsir tu nak redha dia tu. Makna kesukaan dia kita sebagai hamba, dia mengiktiraf kata kita ni hamba. Dia kalau dia kata kita ni makhluk tak jadi apa lagi. Dia kata kita ni hamba, orang yang boleh patuh pada dia. Kemudian dan menerangkan ia Allah akan bahwasanya negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hatinya daripada kedua-dua kehendak itu dan masuk di dalam ketinggian itu kemegahan. Dia jadi lagu tu. Dia satu masa kita ni dia super roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Sebab tu bila kita ada kuasa, jangan kita buat serupa hak orang kuasa buat kat kita. Sama orang buat jahat dengan kita. Orang buat jahat dengan kita. Kita telefon dia, kita ni abang nak main rumah hang ni, awak abang ingat nak pergi ke sana tu, Negeri Sembilan, Yusin. Nak menekan hang ni lulus graduate universiti bidang undang-undang kat sana. Jadi ingat nak pergi ambil dia apa semua, nak pergi semua. Beg semua bawa lah, ingat nak tidur lah semalam rumah hang. Yang adik kita ni kata tak apa, mai. Adik kita kata mai, kita pun tak apa adik kita, bukannya adik pak, adik kita. Din ni adik kita. Sampai di Kuala Lumpur, rumah dia dicerah. Rumah stay apa dia? Flat tu. Flat tu. Nak naik punya bukan jauh. 3 tingkat nak naik. Lengah punggung. Orang baling kata bukan kematu punggung kan. Kaki pun lengah, dia kata nak naik tinggi bunyi di belakang tu. Bila nak pergi kota tak tahu. Tu. Naik sampai atas kita pun sampai betul Assalamualaikum. Dia pun jawab Waalaikumsalam kat kita. Dia jawab Waalaikumsalam tu, kita pun seronoklah adik kita. Dia kata sat abang sat. Dia masuk dalam rumah dia. Dia apa-apa tengok bunyi duk riuh dah lah. Dia bunyi satu riuh dah. Kita tu tunggu dia keluar, dia tak keluar. Tunggu tak keluar, kita pun peremang kat tingkat rumah dia tu. Dia kata apa? Hang ajak adik-beradik hang hak Kedah tu mai lebih buat. Adik-beradik kita Pulau Pinang langsung tak mai. Kita peremang sekali lagi, kita dengar ni radio buruk ke apa ni? Bukan, suara adik ipar kita. Suara adik ipar. Kita terasa hati, kita ambil hak beg umrah hak kita nak pergi pasal Covid tak jadi ni.
Hak umrah tak jadi, haji tak jadi, kita ambil beg tu pulang kereta kita turun. Adik kita terlepak tu mai ni buat apa pasal apa tak jadi duk kemai balik. Kita kata apa tak jadi, depa somai segera. Padahal hati kita terasa. Jangan kita balas balik hak depa pernah buat ke kita tu. Tanda kebaikan satu orang, dia boleh balas baik orang yang buat jahat ke dia. Apatah lagi orang buat baik ke dia. Itu tanda kebaikan satu orang. Dia pernah terasa hati dengan satu orang, tapi dia boleh lupakan. Kecuali Allah dan Rasul marah, aku marah. Allah dan Rasul tak marah, aku tak marah. Dia kena rasa lagu tu. Itu tujuan kita mengaji. Itu tujuan kita amal. Kita mesti rasa apa dia? Manusia ni tak ada apa. Makhluk ni kalau sikit-sikit punya hal, boleh settle, boleh bayar, boleh selesai, halal. Tapi ingat, apa tujuan kita hidup di atas ni? Nak redha Allah Ta'ala. Tinggi ke rendah ke kita, manusia ni di sisi nama sahaja dan kedudukan saja, hakikat sama. Tetap balik bertemu dengan Allah, bawa amalan masing-masing yang bersifat takwa. Kemudian dia kata, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Erti daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa ada ia menghendaki dengan amalnya akan hidup dunia dan perhiasan, nescaya kami sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu dalam dunia. Allah boleh balas dadanya. Kalau kita nak hak kita buat kerja Islam, penat ni, orang duk komplain sikit, kita rasa nak marah ni, nak Allah balas, boleh balas lah. Tapi apa maknanya kita sebagai hamba Allah, kita nak di atas dunia? Yang kata dunia ni di sisi pandangan baginda Nabi SAW mengikut apa yang Allah Ta'ala kata, tak ada pun nilaian dia. Walaupun sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk dengan dunia ni, sayap nyamuk mahal lagi. Allah boleh balas. Nescaya kami sempurnakan kepada